Okey, kita mulakan dengan umum kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, kita start dengan Kak Nuridah dulu kan? Boleh Kak Nuridah? Ya, Ustazah. Okey. Okey, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. Ya. Wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Sadaqallahul azim. Boleh Ustazah? Terima kasih Kak Nuridah. Boleh insya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh. Terima kasih Saya punya Ustazah. line okey tak? Sama. Tadi ada macam putus-putus sikit tadi tak? Putus-putus sikit kan? Itulah. Kalau macam ada penerangan saya ke nanti terputus ke apa bagi tahu Line tak berapa okey. Ustazah. Baik. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Sama. Okey Kak Ruzlina silakan. Assalamualaikum Ustazah. Ustazah nanti saya minta keluar awal Ustazah. Nak kena pergi office pula. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا line saya teruk ni. Hello. Kejap tak Saya pause kejap recording.
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. صدق الله العظيم. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Kak Ruzlina. Terima kasih saja. Okey Kak Rosaina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والنصارى والصابئين. Roh panjang. والنصارى والصابئين Ya. من آمن بالله Nasara. Ambil wan nasara. Ulang kat situ. والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا. La pendek. وعمل صالحا La tak boleh la. وعمل وعمل صالحا. صالحا وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Tak masuk ha. Yah. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Okey. وإذ أخذنا Wa'id, ميثاق ada dua zal, jaga. Lepas tu أيوة kha. أخذ Wa'id akhaz. وإذ أخذنا ميثاقكم ميثاقكم ورفعنا. ثاني بيس را تبال. وإذ أخذنا ميثاقكم Jangan Misa. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا Jangan wara. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم Masih lagi ta jadi tha, wara jadi wara. Jaga. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور Kalau saya nak sebut misa. Bukan miso. Akak sebut miso. Mithaqakum wa rafa'na. Sikit lagi. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم panjang ada alif. ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة Tak panjang. Biquwwatin. Tak ada alif. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك
فلولا فضل الله عليكم ضاد tak boleh fadha. Falaula fadlullah. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لعلكم من الخاسرين Wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Jangan minal khasirin. ورحمته لكنتم من الخاسرين Lam tu jangan minal, jangan le. Minal khasirin sin. ورحمته لكنتم من الخاسرين Sin bukan shin. Minal khasirin bukan syirin. ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم Akak ambil sikit. Minkum. Bibir tu rapat betul. Sebelum menyebut fa. Lepas tu T tu pendek. Minkum fis sabti faqulna lahum. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم Okay. كونوا قردة فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. T bukan fi. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Sikit lagi. Qiradatan kha. Jangan qiradatan kha. Jangan hidupkan tanwin tu. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Okay. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Okay, Kak Rosaina kena fokus lebih dekat huruf mati. Lam mati, nun mati yang tak dengung tu kan. Dia macam bunyi tu dia hidup balik, dia melantun. Yang tu nak kena ulang kaji lebih sikit kat situ. Okay, terima kasih Kak. Sama. Okay, Kak Azia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara Dengung lebih sikit Kak. Wan nasara. Dengung. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. Ya. والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا إذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور Ya. Dia tebal kalau saya tangan itu Betul. Betul.
خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون Ya. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين Ya. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Ya. Sudah. Oh, sampai 65 betul-betul. Okey. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustazah. Aziah sama. Lepas tu tadi saya dah tak perasan dah siapa masuk sebab saya bangun tidak tadi. Lepas Kak Aziah siapa Sekejap. Kak Suzana, Kak Naili. Lepas tu Bunda Rubaya, lepas tu Siti Hajar. Betul lah. Lepas tu Kak Siti Aisyah Okey, Kak Suzana. Kak Suzana ada? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Ustazah. Okey, Rina. Ini kipas tak? Kejap. Tak. Tak dengar. Tak. Setakat ni okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin Ya. والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر. خاطر واليوم الآخر واليوم الآخر tu dia. وعمل صالحا ولهم وعمل صالحا. وعمل صالحا Tak masuk ha. Oh, Kalau صالحا وعمل dia jadi ha. صالحا فلهم أجرهم عند ربهم Ya. ولا خوف عليهم Okey, Wala khaw tu dah bunyi dah dia punya getaran tu tapi dia tebal lagi. Wala khawfun. Yang khaw. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Ya. وإذ أخذنا Jaga zal, tak nak wa iz akhadh. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور Ya. خذوا ما آتيناكم بقوة Biquwwatin, nampakkan qaf tebal dan nampakkan waw tu bersabdu. Biquwwatin. بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون Ya. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين Ya. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Sadaqallahul azim. Allahul Aziz. Terima kasih Terima kasih Ustazah. Kak Suzana. Sama. Okey Kak Naili Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Kak.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. Boleh sambung Ustazah? Boleh? Wa'amila sholih. وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ya. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة Ya. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم Ya. ورحمته لكنتم من الخاسرين. قد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Sadaqallahul azim. Allahul azim. Terima kasih Kak Terima Raini. kasih. Okey. Kak Aisyah Kak Aisyah. Boleh unmute. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر Ya. وعمل صالحا فله Sikit lagi. Ha dah ada tapi tekan sikit lagi. Wa'amila salihan. Ha. وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ya. فإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور Ya. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله Dot. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Ya. فلقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Lagi sekali. Kunu qiradatan. Ra pendek. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Bunyikan. Kunu qiradatan khasi'in. Kha. كونوا قردة خاسئين. Ya.
Sadaqallahul azim. Terima kasih Kak Siti Aisyah. Ya, terima kasih Ustazah. Okey, Siti Hajar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. Tak masuk ain. Ain. Okay. فلهم أجرهم عند Tak ربهم. masuk. Nun dengan dal cantik. Tapi ain tu. Dia kalau il tu maknanya hamzah nun. Il Hamzah kan. nun. Ain. Dia ain nun. Ain. Tekan ain dulu. Tekan ain. Okay. Ya. فلهم أجرهم Tak عند masuk. Bukan i. I hamzah kan. Ain. عين. Okay. Tu. Ain dari bawah. وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. Masuk tak sah? Boleh. Tapi kena praktis lagi bagi dia comel lagi. Okay. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Okey, Sadaqallahul azim. Terima kasih Siti Hajar. Sama Kalau Ustazah. ain tu dia bukan Siti Hajar je, ramai juga masih lagi baca ain nun dal tu. Nun dengan dal tu settle. Tapi ain tu, huruf ain dari Ain bawah tu. tu dia tak masuk, kadang-kadang dia jadi hamzah. Okey, Okey. Zah. Okay. Alright, Kak Sulaiman pula bonda Rugaya. Tu Kak Zai. Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lambat hari ni, nasib baik saya baca ni. Kalau tidak saya terlepas. Tak apa, minta awal setengah jam je ni. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. Dengung tu lama sikit. Wan nasara. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. Ya. والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر آمن بالله واليوم الآخر والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. آخر jangan khiru. Khir tebal. Khir. Dia nipis kan? Ya betul. Khir. Ya. والنصارى
Nasara was-sabiin. Tak betul ni Ustazah, Astagfirullahalazim. Perlahan. Wan Nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir. Billah tu dia tak boleh pendek. Kalimah Allah ni dari bawah ke dia nipis ke dia tebal ke tetap kena baca 2 rakaat. Wal yaumil akhir. Bibir jangan gerak dah. Kalau kita gerak ke depan mil akhir dia akan jadi tebal. Wal yaumil akhir. Lidah je. Ha. Bibir duduk ontok-ontok aje. Khir. Nasara was-sabiin man amana bismillah. Nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir. Dia bergerak tu. Cuba Bonda sebut akhir tu sambil tengok kamera tu. Bergerak tak bibir? Wal yaumil akhir. Wal yaumil akhir. Ha, boleh. Cantik. Mana? Okey, teruskan. Wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ya. Wa iz akhazna mitsaqakum. Wa iz akhazna, bagi ruang untuk suara keluar pada zal. Dia tak, kalau angin saja dia dah tukar dia punya sifat sikit. Wa iz akhazna. Jangan akhaz. Akhaz dia jadi kha. Akhaz. Wa iz akhazna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur. Ambil sikit lagi. Wa rafa'na وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. Fau tu dah betul, ko tu tebalkan. Fawqakum at-tur. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. Ya. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما Dia فيه. kalau was tu macam seolah-olah nak sebut sa. Bukan angin. Zal ni beza dia dengan sa. Sa keluar angin, zal keluar suara. Tapi dia tahan angin. Dia ada beza. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Masuk waw. Biquwwatin. Bonda baca slow sikit, jangan laju sangat. Itu langgar semua Dia terlaju. Kereta api laju. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Boleh? Boleh. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم. Boleh? Ya, boleh. Kita tu ambil mana? Tulis. Memang nak berhenti situ ke apa benda? Kalau boleh habiskan lagi bagus. Saya sebut dulu Ya. Sebab saya fa dengan bot ni itu yang saya. Saum. Fau. Ya.
Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu la Waroh tebal. warah. Ya. Wah tu tak cukup tebal Ustazah. Dia macam terbuka cepat pada ha kan. Warah. Warahmatuhu. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Ya. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت بسم الله. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. Dia kalau nak je, nak tu kat luar. Nak. Dalam. Tak masuk Tak masuk. Dekat pintu je dia jenguk. Okey. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. كونوا قردة خاسئين. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Ya. Alhamdulillah. Azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Bunda. Pelan-pelan Lemah lagi kat mana Ustazah? Dekat sebutan ain. Ain tu dia nak dah pergi dah dekat tempat keluar huruf ain tapi dia tak tekan. Dia jenguk kat pintu je. Lepas tu huruf adalah huruf-huruf yang tebal. Ra lah Bunda punya ra. Tebal nipis tu. Kalau tebal Bunda okey. Bila nipis tu dia nak tebal juga. Sama macam saya Ustazah kan? Kak Rosaina. Betul. Betul Tadi Kak Ustazah. Rosaina tadi baca dekat ayat wa rafa'na. Saya memang tengah berlatih ra. Tak apa. Berlatih pelan-pelan lah kan. Okay. Biasa dah Ustazah. Itulah. Okey, terima kasih Bunda. Siapa lagi yang belum Kak Siti Aisyah Kak Siti Aisyah dengan Kak Sulaimah, betul tak? Ada Ustazah. Dah baca dah. Dah tengok. Tak ingat. Kak Sulaimah yang belum. Okay. Kak Sulaimah boleh baca ke? Boleh. Boleh. Okey, merakak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, tempat kerja Kak? Tempat kerja. Okey, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. Wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir. وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا jaga Zal, jangan وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون.
Ya. ثم توليتم من بعد ذلك ثم توليتم من بعد ذلك ثم توليتم من بعد ذلك Ya. ولولا فضل الله عليكم ورحمته Ya. ورحمته 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 لكنتم من الخاسرين. Ya. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت ولقد علمت عين tekan sikit. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم Ya. Boleh? فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Okey. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Kak. Sama. Okey Kak Zai. Kak Zai boleh baca? Boleh Ustazah, terdaftar lambat. Tak apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Sadaqallahul azim. Terima kasih Kak Zai. Terima kasih Ustazah. Ada lagi tak yang tak baca? Saya rasa semua dah baca Okey. Dia baca ayat 66 bawah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين
وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين صدق الله العظيم. Ustazah, Ya, saya minta diri sebab saya nak ambil suami saya dia discharge hospital hari ni. oh Masya Allah, kenapa tu bunda? Tak sihat? Dia potong kaki kiri dia. Oh, kecil manis. Kaki manis. Allahu Akbar. Dah Dah okey dah tu, dah boleh keluar lah insyaAllah. Dah 2 minggu kat sana, jadi saya minta diri dulu. Nanti saya tengok rakaman untuk tajwid. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih bunda. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Bunda. Ustazah, saya minta diri juga dulu Ustazah. Baik. Terima kasih Ustazah. Sama. Baik. Apa tu? Minum. Tak nak. Air mango, minumlah. Baik-baik tumpah kena soalan exam. Saya terus hantar rakaman kat grup Okey, kita hari ni sambung. Sekejap sebelum nak buat buku tajwid. Ayat yang kita baca tadi tu daripada ayat 62 sampai berapa tadi? 65 perhatikanlah banyak pada huruf yang mati. Huruf lam, huruf nun. Contoh macam baris kedua kan. Kadang kita tak perasan. Kita pun bukannya tak tahu, kita tahu tapi dia terbuat kan. Lepas tu wal yaumil sebab lam huruf dia hujung lidah. Hamzah tu huruf dia dekat pangkal halkum. Jadi kedudukan lam dengan hamzah tu jauh. Dia dua huruf yang berjauhan ataupun disebut dalam istilah tajwidnya huruf mutabaidan. Jadi sebab jauh tu dia nak pergi tu dia terbunyi. Kalau contoh lam bertemu nun ke, lam dengan ra, dengan ta, dia mudah kan. Tapi kalau huruf yang jauh tu susah sikit lah kan. Jadi kita nak kena berhati-hati lebih. Aku tanya ibu pula peksa. Kenapa tanya ibu? Tak boleh lah. Kalau baik tak payah peksa. Okey. Kemudian macam sebelum ni saya ada sebut zal, id. Banyak wa id, khaz, tu hati-hatilah. Wadhkuru, ada beberapa part lagi lah. Kuntum minal khasirin pun sama macam hamzah dengan lam tadi. Nun dengan hamzah, sorry. Kalau minal khasirin tu nun dengan lam. Nun dengan lam pula, lam dengan kha. Lam tu hujung lidah juga, kha huruf hujung halkum. Itu dikira mutabaidan juga. Tu yang dia punya perjalanan jauh menyebabkan dia
terlantun. Itu beranak. Okey. Lepas tu pada ayat yang saya baru baca untuk minggu depan ni, beri perhatian pada baris ketiga dari bawah. Baris ketiga dari bawah. Pada kalimah qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridun wala bikrun awanun baina dhalik. Ayat tu panjang tapi saya teruskan tadi. Tapi sekiranya tak sampai, boleh berhenti pada wala bikr. Tapi nak berhenti tu susah. Nak berhenti tu pastikan kaf tu ada hamas kaf. Lepas tu ra kena bunyikan dengan takrir dan nipis. Ra tu nipis kalau berhenti. Kalau ra tu sambung, ayat tu sambung, ra tu tebal sebab dia baris depan, tanwin dhammah. Bila berhenti, katalah tak sampai. Kita kalau dah tak sampai, tak boleh nak paksa sampai habis. Takkan kita nak curi nafas kan? Jadi bacaan tu innaha baqaratul la faridun wala bikr. Itu pun tak boleh banyak dia punya takrir. Kadang-kadang saya pun terlantun banyak. Bila berhenti tu tak boleh nak kontrol. Wala bikr. Wala bikr. Sikit saja. Bikr. Bikr. Gitu. Bikr. Sambung terus ke Ustazah? Kalau berhenti. Kalau sambung dia tebal. Wala bikrun awa. Kalau kita sampai nafas kita habiskan. Kalau kita berhenti sambung kat mana Ustazah? Teruskan saja awan. Okey. Oh tu masuk akal. Kalau berhenti nak ulang kat mana? Alright. Okey. Yang lain tak ada insya-Allah. Kita cubalah baca pelan-pelan minggu depan. Okey. Kita masuk tajwid muka surat berapa hari ni? 58. 51. 58 pula Ustazah ni. 51. Sekejap Ini buku saya tak bawa. Tapi saya ada kat. Ada kat. Saya nampak tak? 51 bukan 58. Oh, qaf kah betul tak? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, baik. Kita tengok perbandingan antara huruf qaf dengan huruf kaf kalau ikutkan qaf dengan kaf ni kan huruf dia mutaqariban. Mutaqariban ni dekat. Mutabaidan tu jauh. Jadi walaupun dia berdekatan, kita kena perhatikan dia punya sifat, nampak tak? Sifat antara qaf dengan kaf. Dia punya warna tu pun kita dah tahu dah lain-lain kan? Nampak tak? Dia ada, kalau kita tengok pada kedudukan lidah yang belakang tu, sama. Dia naik tu kat belakang, kat pangkal, apa nama dia sebut? Pangkal halkum ataupun lelangit lembut. Yang warna pink ni lelangit lembut jadi yang ini pun lelangit lembut tapi nampak tak dia tekan ke belakang sikit. Yang kaf ni dia ke atas sikit. Dia bersebelahan. Jadi kita tengok antara kedua ni apa yang menyebabkan dia tu berlainan. Satu, dia punya kedudukan makhraj. Yang kedua tentu dia punya sifat. Baik, kita tengok sifat qaf ni dia jahar dengan syiddah. Tapi kaf ni dia ada syiddah juga, iaitu tertahan apa ni? Tertahan suara kan? Tertahan angin. Syiddah tertahan suara. Tapi angin dia keluar untuk kaf. Tapi qaf dia tak keluar angin. Itu yang kadang-kadang bila kita sebut qaf, berhati-hati kalau terkeluar angin, takut dia jadi kha. Aqa. Takkan kita nak baca akha. Akha tak melekat. Dia kena lekat betul. Pastikan dekat sini melekat. Okey. Sekejap view sikit. Maaf kat sini dia riuh sikit. Dengar bising ni tak? Ada budak kecil. Okey, baik. Kemudian maknanya bila kita matikan qaf, bunyi dia aqqa. Tapi bila kaf ak, dia dah tak ada suara dah. Angin saja. Ak. Kenapa tu adik?
Isi sangat. Okey, kemudian maknanya kalau kita sebut satu je tunggal, kalau kita sebut tunggal, dia akan rasanya macam mudah sikit lah bunyi dia kan ak. Tapi kadang bila dalam satu ayat tu kita baca je kan, tiba-tiba je dia nak keluar je angin berserta dengan suara sekali. Contoh fi takdzib, itu kita sebut tak tu, kaf tu dah nipis, angin pun keluar, tapi suara terkeluar sekali. Kena hati-hati. Jadi perbandingan antara qaf dengan kaf ni, pastikan qaf memang dia boleh je dia melepaskan suara dengan keadaan melantun tadilah, tapi dia menahan suara dengan syiddahnya apa, suara dan jahar, dia menahan udara. Tapi hams untuk kaf hams, jangan lupa. Hams sahaja, tapi dia bukannya melepaskan suara sekali. Dia tak boleh ak. Kemudian ada lagi perbezaan yang paling ketara antara qaf dengan kaf. Qaf isti'la, kaf istifal. Isti'la ni huruf tinggi pangkal lidah. Istifal ni tidak. Maknanya bezanya adalah huruf qaf tu tebal. Qa. Huruf kaf ka. Mira bagi adik nanti bising. Tak, dia nak pinjam je. Okey, seterusnya yang lain tu sama infitah dengan ismat. Infitah apa dia? Terbuka ataupun antara lelangit depan. Tahu tak yang infitah tu kat mana fungsi dia? Sekejap Okey, infitah menunjukkan yang bahagian sini. Ni kat sini. Maknanya dia tidak terangkat melekat. Ini tengah lidah lah kiranya. Ni bahagian infitah. Kan luas, terbuka. Ni infitah lah ni. Tu maksud infitah. Dan ismat. Ismat tu maknanya huruf yang berjauhan daripada bahagian depan mulut. Okay. Alright. Kemudian kita tengok apa Ustazah, lagi? tanya Ya, Ustazah. saya. Ya. Macam kalau akak kalau yang apa nama ni, kalau ak. Tapi kalau yang baris bawah macam susah sikit rasanya. Baris bawah kaf mati ke apa? Kalau kaf matilah. Oh, kaf mati. Susah maksudnya macam mana? Cuba Kak contohkan. Dia macam nak keluar dengan suara sekali. Ik. Ik. Tak boleh. Dia kena tahan. Ik. Itu sahaja. Ik. Ramai lagi sebenarnya yang masih lagi tak dapat menguasai ni. Kaf dengan ta. Kalau baris atas tu rasa senang sikit pada baris bawah. Ya. Dia kena lebih latih yang itulah tu. Ak, ik, uk, ako, iko, uko. Ta pun sama. At, it, ut. Dia jangan at, it, ut. Dia terkeluar suara sekali. Kena kontrol tu. Okey, sama. Kalau ikutkan dia punya pengertian, kaf terhasil apabila pangkal lidah ditekan ke lelangit keras. Tapi kalau qaf terhasil apabila pangkal lidah ditekan ke lelangit lembut berhampiran nak tekak. Maksud dia kat sinilah lelangit keras ni ni. Ni lelangit keras kat atas ni. Yang berbelakang sikit ni lelangit lembut. Kan kalau kita rasa sendiri kan dia nampak yang mana lembut, yang mana keras kan. Itu perbandingan antara qaf dengan kaf. Saya terus Tengok perbandingan huruf antara dal dengan dad. Apa yang kita boleh tengok kat sini? Sekejap Okey. Dari segi gambar rajah pun kita dah tahu dia sangat-sangat berbeza. Dia meletakkan tajuk yang perbandingan huruf ni berdasarkan pada banyaknya silap kita menyebut. Kan? Dia ada ketika kita rasa dot ni senang je nak sebut, tebal, dal tu nipis, tapi kita tak perasan. Dalam beberapa part tu, beberapa kalimah, kadang-kadang dot baris bawah. Dot baris bawah, di. Di tu pun boleh jadi di. Nampak tak? Jadi kita nak kena perhatikan. Pertama sekali tengok kedudukan lidah ni. Penuh ni. Ni tepi lidah, tengah lidah, pangkal lidah, atas ni penuh sampai dia naik ke atas ni. Maknanya dia menghimpit. Berbeza dengan dal. Dal ruang tengah ni banyak. Nampak? Warna biru ni banyak. Tapi hujung gigi ni
Ni untuk dal. Dal kat situ. Ad. Dia bukan hujung lidah dekat atas ni. Kadang kita baca ad kat sini kan. Kalau kat sini salah. Hujung lidah betul-betul kat tengah gigi. Ad. Duduk. Ad. Contoh. Kan. Tapi dot dia kena juga ni hujung lidah dot ni hujung lidah kena juga dekat hujung gigi. Tapi pangkal lidah yang ni naik sekali sampai belakang. Tu yang menyebabkan dia tebal. Jadi kalau kita rasa macam kadang-kadang bacaan kita ni ditegur, tak cukup tebal, tak cukup nipis ke kan. Kita perhatikan dan kita sebut sambil kita rasa lidah kita tu. Dia naik tak dekat bahagian belakang-belakang semua ni. Penuh tak lidah tu, gemuk tak lidah tu naik atas. Kalau dia tak penuh, memang dia punya bunyi tu jadi dia macam dia kepit ke bawah. Dia lepeh bunyi dia. Seperti mana lidah ni kan. Okey, kalau dal dia kata jahar syiddah, dua-dua tertahan. Ad. Baru dilepaskan sebab dia ada qalqalah. Sebelum tu dia tahan angin, dia tahan suara. Berbeza dengan dot. Dot ni dia tahan angin tapi dia lepas suara. Contoh macam dal tadi kalau kita sebut tanpa qalqalah ad dia kosong sebab dia tertahan. Tapi dot tak boleh. Dia ada lebihan suara. Kemudian apa lagi yang menyebabkan dia berbeza yang sangat ketara dengan dal? Isti'la dengan itbaq. Nampak? Isti'la, itbaq. Tapi yang ini dia tidak warnakan sebab istifal infitah. Istifal apa? Pangkal lidah tak angkat, bahagian sini tak angkat. Lepas tu infitah, bahagian tengah tak angkat. Yang menyebabkan dia sangat berbeza bersama dengan dot tadi ni. Dia tak boleh bunyi dia macam dot. Okey, ismat macam biasalah sebab dia dekat bahagian dalam kan. Okey, kemudian dot satu lagi dia ada istitalah. Istitalah apa? Berpanjangan. Dia punya melekatnya lidah ni sampai ke depan ni bukan dia lekat sekali jalan, pam naik. Dia bukan baca up. Dia kena berjalan. Dia ada tempo. Dia berjalan begini gitu. Itu istitalah. Maknanya istitalah ni dia dah bersama dengan rokhawah sekali. Berbeza dengan dal. Dal ada. Dia qalqalah. Okey, kita tengok dia punya pengertian pun jauh beza. Dot terhasil apabila sepanjang tepi lidah kiri atau kanan atau keduanya ditekan ke sepanjang akar gigi geraham rahang atas. Itu dot. Berbeza dengan dal, dia tak usik pun tengah lidah, tepi lidah tak usik. Tapi dia kata terhasil apabila menekan hujung lidah sahaja. Yang ni hujung lidah yang dia letakkan arrow ni kan ke tengah dua gigi kacip depan rahang atas. Maknanya dekat betul-betul dekat gigi depan, gigi kapak ni. Okey. Kejap Tak dengar suara dah Ustazah. Kejap. Saya tutup jap. Okey, sorry. Budak ni exam. Dia tanya kakak tak faham soalan. Padankanlah, maksudnya sesuaikan. Apa maksud sesuai? Okey, boleh untuk dal dengan dot nampak? Saya rasa dari segi teori tu kita mudah nak faham insya-Allah. Cuma dari sudut praktikal tu kan kadang-kadang dia juga. Bila dia aja tak sengaja tebal atau nipis tu cepat-cepat kita kena semak balik makhraj dia kat mana, sifat dia kat mana. So bila kita nak tahu sifat boleh rujuklah buku ni sebagai nota kita. Seterusnya untuk huruf ta dengan ta. Ta dengan ya saya. Kalau kita tersalah sebut sifat dia, itu kesalahan besar ke kesalahan kecil masa kita baca Quran? Tengok pada huruf. Kalau kata huruf dal dengan dot, dia tertukar sifat.
Makhraj ni pun jauh. Ni cerita makhraj juga. Sifat ni dia berkait jauh, berkait rapat dengan makhraj. Kalau kalau dal dengan dad tertukar huruf, bila tertukar huruf tu maknanya makhraj dengan sifat dah lari, dia jadi salah besar lah. Dia ada beberapa kalimah yang dia akan menyebabkan kesalahan jali. Even kalau huruf ain dengan hamzah sekalipun, kalau kita baca hamzah jadi ain, ain jadi hamzah, dia tertukar huruf lah, senang cerita. Jadi lahanun jali lah. Lahan besar. Terima kasih Ustazah. Bahaya tu. Sama. Okey. Kemudian kita tengok perbandingan antara huruf ta dengan ta. Okey, apa beza yang paling ketara kita tengok hujung ni sama dah. Ni nampak yang saya bulatkan ni. Apa yang dia punya hujung lidah dekat gigi, cuma kedudukan dia. Nampak tak? Ini dia lebar sikit. Maknanya dia bukan betul-betul dekat gigi. Dia kena dekat pangkal gigi dengan lelangit keras yang hijau ni sikit kan. Ke belakang sikit. Sebab apa dia naik ke situ? Sebab pangkal lidah tu kan dia naik ke belakang ni. Bila dia tolak ke belakang menyebabkan lidah tadi tu tak betul-betul hujung. Berbeza dengan ta. Ta ni hujung lidah dekat hujung gigi. Nampak tak? Betul-betul kat hujung gigi. Sebab pangkal lidah ni dia duduk bawah je. Dia tidak menarik lidah tu ke lelangit. Jadi hujung lidah ni tadi dia boleh jadi ke belakang sebab dia dah ditarik oleh pangkal lidah. Menyebabkan bunyinya jadi tebal. Yang ta ni tidak ditarik ke belakang dan ke atas menyebabkan bunyi ta itu nipis. Okey, lepas tu kita tengok pula sifat dia. Okey, sebelum tu saya kena padam dulu. Okey, tengok ta ni terhasil apabila menekan hujung lidah ke pangkal dua gigi kacip depan rahang atas. Fahami maksud tekan hujung lidah kat pangkal dua gigi. Inilah dia pangkal gigi, maknanya tempat tumbuh gigi lah. Senang cakap kan. Tapi ta dikata terhasil apabila menekan hujung lidah juga. Tapi ke mana? Ke hujung dua gigi kacip depan rahang atas. Hujung gigi betul. Ni. Itu beza ta dengan ta. Di samping perbezaan yang belakang yang paling ketara. Okay, kita tengok dia punya sifat. Nampak tak? Yang banyak berwarna adalah ta. Ta, syiddah dengan hamas. Ini tadi macam kaf, nampak tak? Kan kalau ta kan sebutannya mati at. Tahan dulu, syiddahkan dulu. At. Syiddahkan dulu. At, lepas tu baru hams. At. Hamas sikit je bukannya at. Jangan baca solihat. Salah tu. Itu dah masuk ta dengan sin Mesti pastikan kita punya hujung lidah masa nak hamaskan ta tu beginilah. At. Hujung je. At. At. Boleh dengar tak? Angin tu. Angin yang mana dia daripada huruf ta. Bukannya at. Bila at tu bukannya daripada ta. Tapi dia tambah huruf lagi kat bawah. Sin berbeza dengan ta. Ta ni sifat dia jahar syiddah. Tahan dua-dua. Alt. 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 Tu belum qalqalah lagi. Nak mengesan dulu jahar dengan syiddah tu kat mana kan? Okey, seterusnya. Sifat ketiga, untuk ta istifal infitah. Pangkal lidah tak naik, tengah lidah tak naik. Tapi ta isti'la itba'. Pangkal lidah naik, tengah lidah pun naik. Menyebabkan warna biru ni dia sedikit sahaja. Yang ni biru dia banyak. Itulah isti'la dan itba'. Kemudian, ta dengan ta sama juga ismat. Iaitu huruf yang sukar. Ataupun kedudukan dia berada di dalam. Dan akhir sekali, huruf sifat qalqalah pada ta. Ta tidak ada sifat. Jadi kita tak boleh baca at. At. Dia jadi qalqalah. At. Yang ta baru bunyi alpo. 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 Berhati-hati sebut satu kalimah betul. Alpo. At'amahum. Itu pun kadang kita baca allazi at'amahum. Jadi ata. Ata bermakna bahagian sini. Kita dah turun. Ata. Tinggal ata. Ata yang ini je tinggalnya. Hujung lidah ni masih melekat. Tapi pangkal lidah ni dia tak naik. So dia jadi ata. Dia tak boleh. Kekal. Alto. Walaupun dia qalqalah. Alto. Tetap juga.
Itu beza ketara ni sebenarnya baik dari segi sifat, tapi makhraj lah. Makhraj dia sama, cuma ada sedikit lebar untuk ta. Lidahnya, hujung lidah tu lebar. Tapi untuk hujung lidah ta, dia tirus. Kemudian yang sifat dia lah yang banyak sangat. Dia punya perbezaan. Ada masalah ta dengan ta? Tak ada. Okey. Kemudian huruf sin dengan shin. Sin dengan shin memang ketara. Dari segi kedudukan makhraj dia bersebelahan. Ataupun disebut sebagai hampirlah dekat. Ini dikategorikan tengah ni. Ni tengah lidah, ni hujung lidahnya. Masa kita menyebut shin, lidah yang bawah ni dekat gigi bawah. Tapi pertengahan lidah ni dekat atas lelangit keras ni. Ini yang warna hijau ni disebut lelangit keras. Jadi bila kita baca tapi yang kalau hujung lidah ni dia bunyikan dekat sini seperti ini sin. Lidah kita memang dah dekat gigi. Kalau shin dekat atas kan Okey, dari sudut sifat mereka ni sama. Nampak tak? Hams, rokhawah, istifal, infitah, ismat. Sama juga dengan sin. Hams, rokhawah, istifal, infitah, ismat. Tapi satu sahaja perbezaan antara dua huruf ini iaitu sifat tunggalnya sofir dan tafashi. Maknanya cara dia melepaskan angin sofir dengan tafashi itu tak sama. Macam mana nak dapatkan sofir dengan tafashi? Pastikan lidah tu kat mana. Untuk sofir mesti bunyikan dekat tengah ni. Walaupun kita tak muncung. Shin ni tak payah muncung sebenarnya. Cuba kita senyum sikit. Boleh je bunyi dia. Itu sin. Itu shin. Kedudukan berbeza sedikit. Tengah lidah untuk shin, hujung lidah untuk sin. Perbezaan yang ketara adalah pada sifat tunggal iaitu shin tafashi, sin sofir. Sin terhasil apabila hujung lidah. Dia sebut hujung lidah, inilah dia. Hujung lidah diletakkan di belakang dua gigi kacip depan rahang bawah. Gigi bawah lah, gigi kapak bawah. Gigi bawah dia sebut gigi kapak. Dia tak sebut gigi kapak, gigi depan je lah. Gigi depan yang bahagian bawah. Tapi kalau shin dia kata terhasil apabila mengangkat tengah lidah. Tadi hujung lidah. Ini tengah lidah dan tekan dia dekat mana? Dekat lelangit keras. Yang warna hijau ni dikirakan lelangit atas yang keras. Itu beza shin dengan sin. Okey, seterusnya ni saya laju sikit sebab kita dah belajar bahagian huruf, bahagian makhraj huruf, dua-dua huruf ni dengan sifat dia. Cuma nak bagi jelas lagi dia punya perbandingan antara huruf yang pertama dengan huruf kedua. Okey, seterusnya sa dengan sod. Kalau sa nak pergi kepada sod tu dia mudah kadang-kadang. Kalau sa tu balik depan. Ada juga yang sebut su tu jadi su. Ini memang jauh ni. Baik dari segi makhraj, baik dari segi sifat. Jauh jugalah. Yang paling jauhnya sifat lah. Makhrajnya kira sa hujung lidah, sod hujung lidah juga, tapi dia pergi kat tempat lain. Sa dia pergi hujung lidah keluarkan daripada gigi depan atas. Sod hujung lidah juga, tapi dia dekat gigi bawah. Kira tak jauh kan dari segi makhraj, tapi tetap tak sama. Kita tengok dia punya makhraj dia. Sod terhasil apabila hujung lidah letakkan di belakang dua gigi kacip depan rahang bawah. Ni yang saya sebut tadi. Tapi kalau sa terhasil apabila hujung lidah juga, tapi dikeluarkan sedikit dan disentuh dengan hujung gigi kacip depan rahang atas. Beginilah keadaannya. Gambaran dia lebih kurang begini. Tapi pangkal lidah dia tak angkat kalau sod pangkal lidah dia angkat. Okey. Cuba kita tengok sa, hams, rokhawah iaitu mengeluarkan dua-dua angin. Sama juga. Sod pun hams rokhawah juga. Sod hams rokhawah sama. Angin keluar. Tapi cara dikeluarkan huruf sod tu angin keluar dengan tebal. Sebab ada istilah itbaq, nampak? Tapi sa ni dia keluar angin dengan suara tadi nipis sebab istifal infitah.
Cara dia kita nak tengok isti'la lawan istifal. Itbaq lawan infitah. Jadi sa ni istifal infitah, dua-dua nipis. Sad isti'la itbaq, dua-dua tebal. Jadi dari sudut teori tu kita nampak dah perbezaan. Tapi dari sudut praktikal kena tebalkan betul-betul pada sad, kena nipiskan betul-betul pada sa. Dan jangan ketinggalan tadi tempat keluar dia mesti sentilkan hujung lidah supaya tidak mengeluarkan sofir. Ni ismat, dua-dua ismat. Dan sa dia tidak ada sofir. Sebab tu kita kena sentilkan lidah ni. Tapi sad dia ada sofir. Jadi bila kita baca as, dia berdesir. Sa bila kita letak hujung lidah kat luar, kita akan baca as. Menyebabkan dia tidak berbunyi sofir. Berhati-hati, takut dia terbunyi sofir ataupun takut dia tertebal. Okey, itu sa dengan sad. Seterusnya, tengok perbandingan huruf antara sin dengan sa. Okey, perbandingan huruf antara sin dengan sa. Kita tengok dulu punya pengertian makhraj dia. Mana sin? Sin tadi kita dah tahu dah. Sama macam sad. Nampak tak ni? Ni sad ni. Kan hujung lidah kat gigi bawah. Sama tak? Sama je. Tapi dia punya kalau tengok makhraj dia sama pengertian. Cuma yang ini je lah fungsi belakang ni. Sin dia tak angkat pangkal lidah. Sebab dia istifal infitah. Macam sad tadi dia angkat pangkal lidah ni tinggi sikit sebab dia isti'la itbaq. Itu saja beza dia. Ruang kat atas ni mengecil sikit. Tapi ruang bawah ni yang ni dia luas sikit. Sekejap Okey, baik. Seterusnya. Okey, tadi sa pun kita dah sentuh. Tapi apa beza antara sa dengan sin? Okey, tadi sa dengan sad, hujung lidah juga sa, tapi dia nipis. Yang ini sa nipis, sin juga nipis. Cuma sa dengan sin ni pun berhati-hati lebih ni. Sebab kedua-duanya huruf nipis. Macam sa dengan sad tadi, satu nipis, satu tebal. Agak ketara jugalah kan. Berwarna-warna ni dia punya sifat. Tapi tengok sa dengan sin. Satu je beza, nampak? Atasnya sama dah. Hamas rokhawah, istifal infitah ismat. Ini je. Silap sahaja kita letak hujung lidah, tak keluar je hujung lidah, maka dia jadi sin. Itu saja. Dan kalau kita nampak kalimah-kalimah yang mengandungi huruf sin, terkeluar pula hujung lidah tu dekat gigi, maka jadilah dia sa. Nampak benda tu macam remeh kan? Macam Kak Aisyah tanya tadi kan? Rupanya, sekejap ni gangguan lah. Ya Allah. Okey. Okey. Baik. Itu beza antara sin dengan sa. Alright. Sin dengan sa tak banyak beza lah. Itu sahaja. Berhati-hati pada hujung lidah tu. Okey, kita tengok terus ada perbandingan huruf zal dengan zai. Ini pun selalu juga silap. Mata kita ni kadang-kadang bukan kita tak tahu kan mana zal mana zai. Tapi satu ni zal ni pendek macam dal. Zai ni panjang macam ra. Titiknya dia sama kan. Jadi apa yang paling ketara, sebelum tu kita tengok dulu dia punya pengertian. Zai sama macam sin. Zai dikata terhasil apabila hujung lidah diletakkan di belakang dua gigi kacip depan rahang bawah. Dia sama macam sin tadi. Hujung lidah letak kat bawah.
Dia tidak perlu letak dekat gigi depan tu kan, maknanya dia tak keluarkan. Sebab dia ada satu sifat yang disebut sebagai sofir. Berbeza dengan zal. Zal, dia kata terhasil apabila hujung lidah dikeluarkan sedikit dan disentuh dengan hujung dua gigi kacip depan rahang atas. Maknanya apa? Sama macam sa. Sentilkan sedikit. Cuma mata kita jangan tersilap. Zal dengan zai ni seolah-olah macam sa dengan sin lah. Cuma ada beza sikit macam sa, hujung lidah keluar, tapi sifat dia dua-dua keluar angin. Macam zal, sifat dia jahar dengan rokhawah. Jadi satu tahan angin, rokhawah ni dia lepas suara. Itu yang bila bonda Rogayah tadi tak silap saya, bila baca wa'is, berhati-hati. Kalau angin terkeluar dua-dua, dia akan jadi sa. Nampak macam sama tapi tak serupa rupanya. Wa'is, sa. Kalau zal, wa'il. Dia ada suara. Dia ada bunyi. Itulah rokhwah zal. Kalau zai, macam mana rokhwahnya? Rokhwahnya dibunyikan berserta dengan sofir. Tak boleh lari lah sebab dia hujung lidah tak keluar. Iz. Kalau bunyi is sahaja, itu menunjukkan bukan zai sebab dia melepaskan angin dengan suara serentak. Itu jadi sin. Zai ni tahan angin, lepas suara. Iz. Dia ada suara dia. Suara dia mana? Zal tadi suara dia mana? Bila hujung lidah keluar je, insya-Allah dia akan bunyikan rokhwah tanpa sofir. Tapi kalau zai, dia letak hujung lidah dekat gigi bawah, insya-Allah dia akan bunyi rokhwah berserta dengan sofir. Itu beza. Dan kedua-dua huruf ini adalah huruf yang nipis. Kerana apa? Kerana dua-duanya adalah istifal infitah. Nampak tak? Tiga. Istifal infitah ismat. Kalau tengok dari kedudukan zal dengan zai memang samalah semua kan sifat dia. Satu je beza sofir dan kedudukan makhraj tadi. Kena hati-hati. Okey. Itu perbandingan huruf zal dengan zai. Okey, setakat ni ada soalan? Nanti kita sambung lagi untuk Ustazah, cuma saya. akak tanya macam hadapan tu kan kita nak sebut uz tu hadapan tu kejap. Hadapan tu huruf zal ke zai? Ni sebenarnya semua. Semua, okey. Ada tak beza? Ada setengah macam kata uz kan dia nak senyum sikit ke moncong lebih ke macam mana Ustazah? Okey. Apa pun kita kena berbalik pada Apa pun kita kena berbalik pada huruf tu dulu. Okey, zal tu huruf tebal ke nipis? Katalah zal huruf nipis. Jadi kita tengok sebelum huruf zal tu kata dia berbaris depan. Bila huruf tu berbaris depan, mestilah kita punya mulut moncong. Kan? Bila mulut kita moncong, kita kena patah balik kepada huruf yang kita kata tadi nipis. Itu yang dia jadi uz. Tapi kalau dia baris atas, contoh kan? Dia tidak ada istilah muncung tarik tak ada. Dia yang banyak muncung tarik ni kalau dia baris depan. Sebelum zal tu baris depan. Even kalau bukan zal pun, contoh zai ke uz. Contoh uz. Dia kena tarik juga. Tapi bukanlah tarik senyum sampai menyengih, tidak. Sedikit Ustazah macam dia patah balik kat tempat asal huruf tu. Sin pun sama Ustazah. Us. Betul? Kalau kita tak tarik tempat asal sin, apa jadi? Kemungkinan dia boleh jadi tebal. Us. Dia jadi macam bayangan sod. Us kan? Us. Dia kena tarik. Us. Dia tak payahlah us. Nampak gigi sampai gigi geraham nampak. Tak payah. Sedikit saja maksudnya lepas tu sedikit saja. Sedikit berpatah balik pada asal huruf tersebut. Maknanya kita dah kena tahu dah huruf tu kita nak sebut tu tebal ke nipis. Terima kasih Ustazah. Sama. Apa-apa pun tengok baris sebelum dia. Kalau moncong aja dia kena baris depan tu moncong. Kalau yang huruf lain dia tak moncong. Okey, ada lagi soalan selain daripada tu? Kejap, sebelum kita tutup, Cikgu Ayu boleh baca tak? Sebab Cikgu Ayu terlewat tadi kan? Kalau boleh baca. Boleh Ustazah, muka surat berapa Saya lambat masuk. Itulah. Tak apa. Muka surat 10 tadi kan? Muka surat 10.
Yang atas sampai 65. Innalazim. Kat kampung ke Okey. Cikgu Ayu? Dekat homestay. Bestnya jalan. Dekat Sekincan. Daripada tadi Sekincan. sibuk anak-anak menangkap ikan. Yelah, dia orang nak aktiviti luar juga kan. Okey. Itulah. Boleh Cikgu Okey. Ayu? Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-saibina والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم فلولا فضل الله. Kadang-kadang nak bunyi dot tebal dia terlantun. Faham? فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Okey, alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Okey, terima kasih Cikgu Ayu. Okey. Kita tutup dulu untuk hari ni. Sadaqallahul azim. Wa ballagha rasuluhun nabiyul karim. Wa hadha tanzilun min rabbil alamin. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله. Okay, kita stop dulu.